Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama meneruskan ibadah, meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini alhamdulillah, insya-Allah saya mewakili panitia pendidikan Islam dan seluruh warga SMK Datuk Panglima Perang Kiri insya-Allah akan sama-sama berkongsi di dalam program sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya rasa kita belum lagi terlewat dalam kita meneruskan majlis ataupun program kita di dalam tahun baru Hijrah ini, kerana kita masih lagi berada di dalam bulan Muharram. Ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Muhaimin bin Malik. Beliau ialah mudir Ma'had Tahfiz wal Qiraat Ad-Din Air Kuning Kampar Perak yang dijemput khas untuk sama-sama berkongsi dengan kita pada malam ini untuk membincangkan ataupun memberikan kita sedikit taujihat ataupun penerangan berkaitan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya selaku moderator pada malam ini tidak mahu melengahkan masa lagi. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan dan menjemput Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Nasruddin selaku moderator pertemuan kita pada malam ini. Seluruh ahli jawatankuasa panitia
pendidikan Islam, seluruh warga kerja, warga pendidik SMK Datuk Panglima Kiri Tapahrut, rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini, sama ada secara bersama dalam grup SMK ataupun yang melihat kita secara live ataupun yang bakal melihat kita selepas daripada live ini, kita doakan supaya anda semua mendapat rahmat, berkat, diberikan kesihatan, kekuatan dan kesabaran berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan. Semoga Allah sentiasa memberikan kesempatan yang baik untuk kita melakukan kebaikan, untuk melihat kebahagiaan kita di masa akan datang, insya-Allah. Seperti yang telah dimaklumkan oleh moderator tadi, pertemuan malam ni ialah pertemuan yang diadakan bagi meraihkan hijratun Nabi SAW sempena kedatangan bulan Muharram 1443 Hijrah. Seperti yang dimaklumkan juga tadi, kita tidak terlewat, kita belum lagi lewat untuk menyambutnya. Malahan suka saya sebutkan peristiwa hijrah ini boleh disambutkan, boleh diraihkan bila-bila masa sahaja. Munasabahnya kita sambutkan pada Muharram ini kerana ia merupakan nama kepada kalender Islam. Nama kepada kalender Islam yang telah diletakkan oleh Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka oleh kerana itu, kita menyambutnya setiap kali mula memasuki Muharram. Kerana Muharram itu sejak sebelum Islam datang lagi adalah merupakan bulan yang pertama dalam 12 bulan. Malahan 12 bulan, Muharram, Safar sampailah Zulhijjah itu adalah bulan-bulan yang telah pun berada, telah pun diguna pakai sebelum Islam. Bila Islam datang, Islam menamakan sahaja kalender ataupun takwim tahunan ini dengan nama, dengan mengambil sempena peristiwa hijrah Nabi SAW. Oleh kerana peristiwa ini terlalu besar, seperti mana yang pernah disebut oleh guru kami Al-Allamah Al-Marhum Dr. Syauqi Abu Khalil, beliau menyebutkan al-hijrah ini ialah hadathun ghayyara majra tarikh. Peristiwa hijrah Nabi ini adalah sebuah peristiwa yang merubah lanskap sejarah. Berlaku sahaja peristiwa hijrah, maka lanskap sejarah umat Islam, sejarah manusia berubah daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kerumitan, kesusahan, tekanan, bebanan luar biasa kepada kelonggaran, kesenangan, kemenangan demi kemenangan. Maka peristiwa hijrah ini sangat penting untuk dipelajari, sangat penting untuk ditekuni, untuk kita mengambil pengajaran, istifadah daripadanya yang cukup banyak. Para pendidik, sahabat-sahabat saya yang saya muliakan, jadi saya ambil masa insya-Allah sekitar setengah jam hingga 40 minit. InsyaAllah. Bukanlah untuk mengkisahkan, meriwayatkan riwayat-riwayat yang banyak, bermula daripada punca dan asbab berlakunya hijrah sampailah berjayanya baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kita tak baca satu-satu riwayat tersebut, kita tidak membuat analisa ilmiah terhadap riwayat-riwayat yang datang, tapi malam ni pertemuan kita adalah semata-mata untuk kita menyorot beberapa istifadah, menyungkil beberapa pengajaran untuk yang penting untuk kita ambil pengajaran buat masa ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kebetulan pula Allah Ta'ala uji kita dengan pandemik COVID-19.
Antara cabaran besar kita ialah menjaga keselamatan diri. Antara cabaran besar kita ialah kita tidak boleh lagi melakukan pergerakan seperti biasa, pertemuan seperti biasa, bersemuka dan macam-macam lagi. Pergerakan kita dibataskan dan dihadkan. Malahan dengan angka-angka yang semakin meningkat kepada positif COVID ini, kita melihat bahawa ujian ini sebenarnya perlu kepada perancangan untuk kita hadapinya, bukan hanya menerima dengan hanya mengatakan bahawa ini adalah takdir Allah semata. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, para pendidik yang saya kasih sekalian, mungkin sikitlah kita sebut fakta-fakta untuk kita sorot, untuk kita cungkil pengajaran. Hijrah Nabi SAW ianya berpunca daripada tekanan, itu klimaks lah, tekanan yang dibuat ke atas Nabi dan juga para sahabat. Itu paling klimaks. Punca awalnya ialah apabila Rasulullah SAW kematian Abu Talib, kewafatan Sayyidatuna Khadijah, dua insan besar ini mati dalam tahun yang sama, sehingga tahun itu digelar sebagai Amal Huzni, tahun kesedihan. Selepas daripada itu berlaku terencat perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang kita maklumi, Rasulullah ini dihadirkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah. Hanya seorang dia sahaja bersama dengan baginda adalah kitab. Allah perintahkan, baligh ma unzila ilaik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Nabi kita seorang, Nabi kita mula bekerja, Nabi kita mula berdakwah di lapangan, di dalam masyarakat yang akar umbinya yang kezaliman, yang kejahatan, yang jahiliah telah berakar umbi dalam kehidupan sekian ratus tahun. Ketika itu Nabi dihantar oleh Allah dengan sebuah kitab. Kemudian Nabi cuba mencari insan-insan penting sebagai orang-orang yang boleh dijadikan sebagai pembantu Nabi, pembantu menyebarkan agama Allah. Berlakulah dakwah sirriyah seperti mana yang tuan-tuan semua maklumi, dakwah underground, sebelum baginda mengisytiharkan dakwah secara terang-terangan. Okey. Bila Nabi SAW telah mempunyai numbers, sekarang ni orang sebut punyai number, dah selesai dah, hari ni dah angkat sumpah. Baik, bila Nabi SAW ada beberapa orang bersama dengan Nabi sehingga 30 orang di Mekah, Nabi rasa itu adalah satu kekuatan yang boleh dibina dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ketika itu Allah perintah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka diisytiharkanlah dakwah jahriyah, diisytiharkan, maksudnya diiklankan bahawa Rasulullah ini, Muhammad ini utusan Allah yang diutuskan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat umat akhir zaman. Kemudian bila mana berlakunya pengisytiharan dakwah ini, maka bermulalah siri-siri tekanan, perancangan jahat yang disebut sebagai mu'amarat, perancangan jahat ke atas Nabi SAW. Lagi pula kita sebut tadi setelah kematian Abu Talib dan kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka sekatan awal ialah Nabi tidak dibenarkan berbicara. Nabi digam, tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Tidak dibenarkan bercakap. Maka Nabi SAW terpaksa mengambil peluang lain. Nabi tak dibenarkan bercakap, orang-orang yang ada di Mekah tidak dibenarkan mendengar percakapan Nabi. Maka Nabi ambil peluang daripada peristiwa Bai'ah Al-Aqabah. Seperti sebuah sejarah kan, Bai'ah Al-Aqabah. Maksudnya penduduk Madinah di kalangan Aus dan Khazraj. Mereka ini pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji menurut syariat Nabi Allah Ismail alaihi salam. Waktu itu syariat haji kepada Muhammad belum lagi diturunkan, maknanya belum lagi disambungkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kedatangan rombongan ataupun jemaah haji daripada luar ini, khususnya daripada Yathrib, daripada Madinah, maka Nabi kita Muhammad SAW mengambil peluang untuk sampaikan kalam Allah. Dalam satu riwayat menyebutkan, baginda Nabi semau diri kepada rombongan haji, jemaah haji yang datang. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Ada siapa-siapa tak di kalangan jemaah haji yang ada ni, yang sampai di sini, sudi mendengar ceramah, sudi mendengar kalam Allah yang akan ku sampaikan. Kerana sesungguhnya aku telah digam, aku tidak lagi dibenarkan, dilarang, dihalang oleh orang-orang Quraisy, oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk menyampaikan kalam Rabbi, kalam Tuhan aku. Tuan-tuan sekalian, jadi jemaah Aus dan Khazraj yang datang pada ketika itu, mereka ni belum Islam lagi, orang yang belum Islam, tapi orang yang telah Allah Ta'ala sediakan hati-hati mereka, buka hati-hati mereka untuk menerima Islam. Kenapa tuan sekalian? Riwayat-riwayat menyebutkan penduduk Madinah ni adalah Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar ini berasal daripada Yaman. Lagi penduduk Madinah ialah orang-orang Yahudi dengan segala keturunan, dengan segala grup-grupnya. Bani Qainuqa'nya, Quraizahnya, Bani Nadirnya, okay? Yahudi dan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sentiasa bertembung, bertikam lidah, malahan berperang dengan orang-orang Yahudi di Madinah sebelum berlaku peristiwa hijrah. Setiap kali Aus dan Khazraj bergaduh dengan orang Yahudi akan sebut bahawa dia kata tunggu sikit masa lagi, ada satu orang yang akan dibangkitkan, ada satu orang yang akan dilahirkan, yang akan muncul, dia ini akan jadi hero, penyelamat, dan dia ini akan berpihak kepada kami, dan bila dia berpihak kepada kami, kami akan hentam kamu habis-habisan sehingga tidak ada di atas muka bumi ini. Tiap kali Aus dan Khazraj bergaduh dengan Yahudi akan sebut benda ni. Akan ada seorang yang akan muncul jadi hero. Dia ni akan berpihak kepada kami. Itulah yang diulang-ulang. Tuan-tuan sekalian, bila mana Aus dan Khazraj mendengar mendengar pelawaan Rasulullah, siapa-siapa, mana-mana jemaah yang nak dengar, yang sudi nak dengar kalam Tuhan aku, kan? Jadi orang Aus dan Khazraj cuba mendekati Rasulullah, cuba menerima apa yang Nabi kita Muhammad SAW nak sampaikan. Tengah-tengah tu ada satu riwayat sebut mereka berbisik-bisik sesama mereka, Aus dan Khazraj ni, ketika Rasulullah memberikan memberikan penyampaian dia, kan? Dia kata, orang-orang Aus berkata sama mereka, mungkin inilah kot yang orang Yahudi selalu sebut, ada satu orang yang akan muncul, yang orang ini akan berpihak kepada kami dan kami akan hentam kamu. Ketika itu orang-orang Aus dan Khazraj amat kuat jangkaan dan sangkaan mereka, mungkin inilah orangnya. Lalu mereka kata, kitalah orang yang bernasib baik, grup yang bernasib baik, kita kena terima dia dulu, supaya dia tidak menyebelahi Yahudi. Ini sejarah awal. Berlaku hijrah, kan? Jadi orang-orang Madinah, Allah Ta'ala telah buka hati mereka untuk terima Muhammad sebelum Muhammad datang lagi. Bila mereka balik ke Madinah, mereka bawa cerita kebaikan Nabi di setiap rumah-rumah di Madinah. Tahun berikutnya berlaku Bai'ah Al-Aqabah. Tahun bermula dah berlaku bai'ah. Mereka berbai'ah dengan Nabi kita Muhammad SAW untuk sampaikan kebaikan tadi, kan? Dah berbai'ah, maknanya berjanji setia. Tahun kedua mereka datang lebih ramai lagi. 70 orang lebih mereka datang. Aus dan Khazraj ada di kalangan mereka, orang perempuan datang lagi dan berjumpa dengan Muhammad SAW di Mekah, dan kali ini mereka berbai'ah lagi. Ini berbai'ah berjanji setia dengan Nabi SAW untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, untuk tidak itu, tidak ini, seperti mana
dalam sejarah, dalam hadis merekodkan, meriwayatkan isi-isi bai'ah tersebut. Kan? Lalu mereka balik, mereka sampaikan apa yang Nabi kita sampai, mereka cuba viralkan, cuba mempengaruhi masyarakat Madinah, khususnya di kalangan mereka Aus dan Khazraj, di kalangan orang-orang biasa mereka, untuk terima Muhammad. Ya, bila mana tekanan semakin kuat ke atas Nabi sehingga perancangan bunuh ke atas Muhammad SAW, maka ketika itu Allah mengizinkan sahabat-sahabat Nabi kita berhijrah, dan akhirnya Nabi kita berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Saya nak sebut, perancangan hijrah 3 bulan sebelum berlakunya hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mempersiapkan 2 kenderaan tentera untuk berhijrah. Okey. Kemudian Rasulullah merancang dalam tempoh tersebut melantik satu orang yang bukan Islam yang boleh dipercayai untuk menjadi pemandu jalan. Kerana Nabi kita merancang untuk berjalan ke Madinah melalui jalan Tihamah, jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai. Jalan itu pula lebih jauh daripada jalan biasa. Dan juga Nabi merancang untuk beristirahat di gua Thur. Semua ini adalah perancangan, bukan kebetulan. Sebab saya baru ni ada dengar orang sebut Nabi kita berehat dengan Abu Bakar di Gua Thur itu kebetulan. Maksudnya letih, rehat. Macam kita naik highway, naik highway Tapah ni, naik sampai dekat Berang, rasa letih. Tak rancang pun, rasa letih. Tapi rehat situ je. Itu tak rancang. Perhentian rehat Nabi SAW di RRR di Gua Thur tersebut adalah perancangan. Nabi kita SAW menentukan orang bukan Islam untuk menunjuk jalan. Itu perancangan yang dibuat dalam tempoh yang cukup panjang. 3 bulan, 4 bulan sebelum hijrah. Nabi kita Muhammad SAW menyediakan, Sayyidina Abu Bakar menyediakan kelengkapan melalui anaknya Sayyidatuna Asma, menggunakan tenaga belia remaja muda Abdullah bin Abu Bakar untuk mendapatkan perkhabaran di Mekah dan sampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Thur di Madinah pada waktu malam hari. Abdullah bin Abu Bakar bermalam dengan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar di Gua, dan sebelum menjelang fajar dia kembali ke Mekah untuk dapatkan khabar. Dan Nabi kita Muhammad SAW merancang satu orang yang lain untuk memadam tapak kaki, bekas-bekas tapak kaki perjalanan Nabi SAW. Semua ini adalah perancangan. Tuan-tuan sekalian, perancangan. Jadi fiqh yang pertama kita nak ambil daripada sejarah ini ialah fiqh merancang. Sesungguhnya merancang itu adalah syariah. Sesungguhnya merancang itu ialah agenda agama. Sesungguhnya merancang itu adalah perkara agama yang diberikan pahala. Kerana kita hidup atas muka bumi ini dengan undang-undang asbab. Qanun as-sababiyah wal musabbabiyah. Kita hidup di atas muka dunia ini, kita berinteraksi dengan Allah di atas muka dunia ini dengan undang-undang sebab. Kita kena buat sesuatu bagi mendapatkan sesuatu. Maknanya sesuatu yang pertama itu sebab, sesuatu yang kedua itu ialah natijah, hasil. Kita kena buat. Kita bukan dan kita tak boleh bekerja di atas muka dunia ini seperti kerja Tuhan. Bagaimana kerja Tuhan, tuan-tuan sekalian? Tuhan bekerja dengan cara kun fayakun. Tuhan bekerja dengan cara kun fayakun. Kalau kita nak kerja cara tu, katalah kita berpeluk tubuh. Tak payah mengajarlah, nanti budak-budak tu pandai-pandai lah baca buku sendiri, jadi cerdik sendiri. Kan? Ataupun tak payah ikut SOP lah. Kan? SOP bagailah macam-macam kan. Semua tu dah takdir Tuhan. Kan? Kalau nak kena. Kalau tak kena, tak ikut pun kena. Tak ikut SOP pun kena. Kita tinggal asbab. Kita langgar asbab. Tak payahlah ambil vaksin. Orang pun kata macam-macam kat vaksin ni. Ada yang kata vaksin ni tak boleh, tidak halal. Tidak halal lah. Efek yang membahayakan manusia dan sebagainya. Nampak? Ini contoh-contoh kan. Kita tinggal semua benda tu. Padahal semua benda itu ialah asbab. Semua benda itu ialah asbab. Dan kita hidup atas muka dunia ini dengan undang-undang asbab. Rasulullah, Allah Ta'ala ajar baginda.
untuk mendapat kemenangan. Kerana berjayanya Nabi berhijrah ke Madinah itu adalah sebuah kemenangan. Tadi kita sebut peristiwa hijrah merubah lanskap sejarah. Sejarah sebelum tu dengan sejarah selepas hijrah berubah daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekalahan kepada kemenangan, sehingga tertegak sebuah kerajaan Islam. Itu adalah implikasi terbesar daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semua itu, kemenangan itu terhasil disebabkan perancangan. Boleh sahaja Allah nak buat peristiwa hijrah ni seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Semalaman sahaja daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke 7, sampai Sidratul Muntaha, patah balik ke Masjidil Al-Haram semalaman sahaja. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat dalam peristiwa hijrah macam tu? Boleh. Tapi peristiwa hijrah ni Allah Ta'ala nak ajar kita, ajar Muhammad, ajar umatnya, sesungguhnya tidaklah aku ciptakan kamu di atas muka dunia ini percuma. Percuma, tak ada sebarang tanggungjawab. Tanggungjawab itu ialah asbab, termasuklah merancang. Merancang itu adalah asbab. Dengan rancanganlah Allah Ta'ala berikan natijah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi apa yang kita nak buat hari ini, kita nak relatekan dengan keadaan kita hari ini, kan? Kita terpaksa terima dengan apa yang diperkuat kuasakan oleh pihak pemerintah, oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita nak kena ambil vaksin, kalaupun kerajaan tak wajibkan. Saya baru ni ada jumpa juga satu orang yang tidak bersetuju dengan vaksin. Saya tak kisahlah, tak bersetuju dengan vaksin, tidak ada masalah apa-apa, kan? Selagi kerajaan tidak mewajibkan, kita bebaslah untuk ambil vaksin atau tidak. Tapi sebolehnya kita ambil. Kan? Sebolehnya kita ambil. Ambil tu dengan niat kita melaksanakan sebab. Mengambil sebab. Kita berdoa kepada Allah dengan sebab ini, moga aku selamat dan orang lain selamat. Selamat tu kalau tak selamat 100% dapat mengurangkan risiko. Kan? High risk kepada low risk, kan? Kalau kata tidak mengambil vaksin tersebut, bila terkena COVID-19, kita kemungkinan besar kita akan masuk stage 4, stage 5 yang sangat membahayakan, boleh menghilangkan nyawa. Kan? Kalau kita tengok bacaan, kita tengok grafik klinikal, kita tengok laporan Kementerian Kesihatan dalam website mereka, subhanallah, ada keberkesanan vaksin yang kita ambil, vaksin sekalipun, dia boleh mengurangkan pesakit-pesakit COVID masuk ke tahap 3, 4 dan 5. 80% ke atas yang positif COVID ini ialah mereka yang belum pernah ada pengalaman mengambil vaksin. Belum pernah ada pengalaman mengambil vaksin. Pun begitu, kematian setiap hari itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi, ambil ini sebagai satu asbab untuk kita rancang kehidupan kita pada masa akan datang. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi ini adalah fiqh yang paling besar yang perlu kita ambil daripada peristiwa hijrah ni, iaitu Nabi merancang. Merancang pula bukan biasa-biasa. Perancangan yang teliti dan juga detail. Macam mana Nabi kita Muhammad SAW nak keluar daripada rumah dia bertemu dengan Abu Bakar pada waktu siang terik yang orang lain semua duduk di rumah, siang yang terlalu panas, orang tak keluar, orang duduk di rumah. Nabi rancang keluar berjumpa dengan Abu Bakar, nak sembang, nak bincang nak mesyuarat pasal hijrah. Sebab hijrah Nabi pada waktu malam, kan? Jadi subhanallah, perancangan demi perancangan. Kalau kita baca step riwayat ataupun fakta sejarah hijrah ini, kita melihat Nabi memang merancang. Dan Nabi merancang pula, Nabi letakkan matlamat dalam perancangannya, objektif dalam perancangannya. Apa objektif dalam perancangan Nabi SAW? Nabi nak menyebarkan Islam di Madinah setelah bumi Mekah belum bersedia untuk menerima dakwah Islam. Belum bersedia. Nabi kita Muhammad SAW tidak menerima sebarang jawatan bila ditawarkan kepada Nabi di Mekah. Ketua, sebagai orang nombor 1 di Mekah. Nabi tak terima. Sebab apa Nabi tak terima? Nabi melihat
kekuatan umat Islam, orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi, berbanding kekuatan besar, majoriti besar orang-orang Quraisy. Nabi melihat tempat ni belum bersedia. Bukan tidak bersedia langsung, belum bersedia. Kemudian Nabi melihat dengan peristiwa bai'ah tadi, bai'ah Aqabah 1, 2 tadi, Nabi melihat Madinah adalah tempat lapangan yang telah cukup bersedia untuk menerima Islam. Jadi Nabi nak sebarkan Islam, itu matlamat yang utama. Yang kedua, Nabi nak gunakan pemerintahan ataupun kekuasaan untuk menyebarkan Islam. Mana bukti, mana dalilnya? Kita baca sejarah ni. Kita baca fakta ni, saban tahun diriwayatkan. Rasulullah kan dikejar oleh satu orang. Kalau tak silap ingatan saya, Suraqah bin Ju'shum. Begitulah nama dia. Satu orang bukan Islam, musyrik yang menerima tawaran pembesar Mekah 100 ekor unta. 100 ekor unta, sekarang ni seekor unta pun dalam berbelah ribu, kan? Berbelah ribu ringgit, kan? 100 ekor unta. Untuk tangkap Muhammad dan Abu Bakar, buat balik hidup-hidup ke Mekah. Bila dia dah nampak dah Nabi Muhammad dan Abu Bakar di hadapan dia, kuda dia tak boleh pergi. Tak boleh nak pergi. Kaki kuda terperoleh, kata orang utara. Terperoleh ke dalam pasir, ke dalam tanah. Tak boleh pergi kuda tu. Akhirnya dia serah diri. Suraqah ni serah diri kepada Muhammad dan Abu Bakar. Dan ketika dia serah diri, dia minta Nabi kita berjanji sesuatu untuk balas balik modal yang telah dia keluar. Dia keluarkan modal. Dia nampak 100 ekor unta tu, mungkin beratus ribu ringgit yang dia akan dapat. Tapi dia dah habis mungkin beribu ringgit nak tangkap Nabi Muhammad. Jadi tak balik modal lah. Kalau balik kosong, minta Muhammad janjikan sesuatu, walaupun tak bagi sekarang, bagi selepas ni pun tak apa. Kan? Apa janji Nabi SAW? Riwayat ni selalu kita dengar. Nabi janjikan kepada Suraqah, nanti kamu akan diberikan gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Kisra, Maharaja Parsi. Subhanallah. Kuasa besar yang ada pada ketika itu Rom dan Parsi. Nabi belum sampai Madinah. Tapi Nabi telah punyai hasrat untuk berkuasa. Ini bukan gila kuasa. Yang ni nak dapatkan kuasa, nak gunakan kuasa, nak jadikan kuasa itu platform untuk sampaikan agama, perkenalkan agama. Apa maksud perkenalkan agama? Perkenalkan keadilan agama, perkenalkan kebaikan agama, perkenalkan kerahmatan agama Islam itu. Kuasa. Belum sampai Madinah lagi. Tapi Nabi dah janji nak bagi gelang Maharaja Parsi, Maharaja Kisra Parsi. Gelang raja tu nak bagi harta yang akan dirampas daripada Maharaja Parsi setelah mana Nabi kita berjaya. Tapi sejarah menyebutkan Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar lah tumbangnya kuasa besar Parsi ini, dan Sayyidina Umar lah yang menunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu menyerahkan gelang Maharaja Parsi kepada Suraqah tadi. Subhanallah. Jadi ulama kita kata Nabi kita antara objektif hijrahnya ialah untuk mendapatkan kuasa, menyebarkan agama. Dan kuasa itu, khilafah itu kan seperti mana disebutkan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, hirasatuddin wa siyasatud dunya bihi. Khilafah ataupun kuasa ataupun kerajaan itu apa fungsinya? Hirasatuddin, menjaga agama. Wa siyasatud dunya, dan mengurus tadbir dunia dengan agama. Good governance. Itulah good governance. Mengatur dunia, mengurus tadbir dunia dengan agama. Subhanallah. Inilah fungsi kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Berapa lagi dah? 10, 20. Saya pun dah tak apa nak boleh angkat mata lah. Rasa macam sejuk nak tidur je. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi ini beberapa perkongsian berkenaan dengan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah jika ada rezeki kita boleh kongsikan lagi. Kalau bagusnya nanti tahun-tahun mendatang kita buat program, bukan dengan saya lah, dengan siapa-siapa pun, pembacaan riwayat tentang hijrah ini supaya kita tahu dari awal. Banyak riwayat disusun oleh ulama, cantik riwayat yang disusunkan daripada mula sampailah terjadinya peristiwa hijrah, sampailah Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, mempersaudarakan Ansar. Ansar itu ialah orang orang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni selepas itu Allah Taala labelkan dia sebagai Ansar, sebagai golongan Ansar. Ansar ni pembantu agama Allah. Lepas tu tenggelam nama Aus dan Khazraj. Mereka disebut golongan Ansar, golongan Ansar. Dan hadis Nabi menyebutkan tidak sempurna iman seseorang jika tidak mencintai orang-orang Ansar. Hebat kan orang-orang Ansar ni? Mereka antara orang yang menerima orang-orang Muhajirin dan menjadikan Muhajirin itu sebahagian daripada keluarga mereka. Saya kira dah nak mencecah 10.30. Cukup kot Sa'din cukup kot lah. Nampak saya macam nak tidur bukan tuan-tuan? Nampak saya macam tak nak tidur bukan? Nampak tuan-tuan, nampak saya macam nak tertidur lah. Ustaz nampak semangat je tu. Tadi saya tak ada semangat dah pun. Ni buat semangat ni. Kan, tadi ni saya kuliah kat Masjid Tanjung Keramat. Dah habis modal dah. Kan. Jadi nak ceramah ni kena ada modal. Jadi modal kalau kering jadi saya kira cukuplah takat dulu lah perkongsian kita. Kalau ada sebarang soalan boleh ditanya lah. Kan, insya-Allah boleh jawablah. Tak boleh jawab terserah kalau Ustaz Din lah turun jawab, insya-Allah. Jadi saya kembalikan kepada tuan moderator kita. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian ilmu berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita boleh kaitkan dengan keadaan ataupun situasi semasa zaman kita sekarang ini yang kalau kita lihat semakin mencabar dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut agar kita memperbanyakkan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai situasi yang kita ibarat katanya luar jangka lah ya di akhir zaman ini, dengan keadaan yang penuh dengan fitnah-fitnah yang kita semua tahu. Pelbagai fitnah mendatang. Setiap hari ada fitnah baru yang memerlukan keimanan ataupun keyakinan kepada Allah, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengenal mana satu yang benar, mana satu yang salah. Jadi insya-Allah berkat usaha kita, insya-Allah kita menghidupkan program-program seperti ini, insya-Allah dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan agar segala apa yang kita usahakan seperti program-program sambutan hijrah seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya dalam kita meneruskan kehidupan kita ini. Semoga apa yang kita usahakan diberkati dan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Panitia Pendidikan Islam dan seluruh warga SMK Datuk Panglima Perang Kiri mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sanggup meluangkan masa lah ya untuk kita pada malam ini untuk berkongsi sedikit ilmu, walaupun kalau kita lihat banyak dah orang ceramah kat mana-mana banyak, tapi itu orang lain. Kita nak juga hak kita punya, maknanya tahu mana-mana yang kita usahakan tu di sisi Allah. Ya, kita harapkan keberkatan di sisi Allah. Jadi untuk itu
memandangkan Ustaz kata tadi, siap juga kat Ustaz kan, banyak dia musim-musim sekarang ni banyak jemputan, ya, musim-musim Al-Hijrah ni, musim program seperti ini. Jadi saya bagi pihak panitia mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Jadi untuk sesi soal jawab tu mungkin kita buat lain kali lah, ya. Memandangkan masa kita pun dah lewat. Jadi untuk itu saya selaku moderator pada malam ini mengambil kesempatan meminta ampun dan maaf jika sekiranya program atau kita pada malam ini ada kekurangan, ya. Almaklumlah, kita di zaman teknologi canggih ni susah juga kadang-kadang, tak biasa nak buat. Jadi kita First time. saya baca sikit, baca apa yang dah biasa-biasa okey lah. Kita baru first time nak buat ni. Jadi banyak Tahniah. kita perlu perbaikilah di masa-masa insyaAllah. Jadi insyaAllah Ustaz, nanti mungkin kita jemput lagi Ustaz ya, untuk sesi yang akan datang lah, program-program kita insyaAllah. Jadi untuk itu saya sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan untuk akhirnya saya sebagai moderator pada malam ini mengakhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih jemput. Terima kasih Ustaz Amin. Tahniah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.